warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan program kita Waalaikumsalam. ni pada malam ini, ada baiknya kita ni sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita ni mulakan program kita ni dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat untuk mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridaan daripada Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan keridaan itu diangkat daripada negara kita ni, negara Brunei Darussalam, diangkat daripadanya segala macam musibah, bala bencana, wabak dan segala apa jua jenis penyakit. Dan mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah ini ia menjadi sebuah penawar bagi sesiapa yang hadir pada malam ini daripada segala penyakit-penyakit yang sedang melanda kita ni pada masa ini. Dan surah Al-Fatihah ini juga kita ni sedekahkan kepada kaum keluarga kita ni, kawan-kawan kita ni, sama ada yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Dan mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah ini juga program kita ni pada malam ini akan diberkati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya juga kita ni dapat lagi dipertemukan pada wacana ilmiah pada program kita ni pada malam ini. Wacana ilmiah iaitu siri diskusi akidah, dan ini merupakan siri yang kedua daripada siri diskusi akidah ni. Dan insya-Allah pada malam ini kita ni akan membincangkan sebuah tajuk yang sangat menarik, dan insya-Allah ia akan memberi satu manfaat yang besar kepada kita ni juga, iaitu perbezaan hukum akal dan adat. Perbezaan hukum akal dan adat serta aplikasinya dalam memahami peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Untuk itu dipersilakan kepada para hadirin bisaitah kali kalau yang dapat membuka video kamera, sangat-sangat anjurkan supaya perbincangan kita ni pada malam ini, siri diskusi kita ni pada malam ini, orang jadi lebih siok pasal nampak muka lagi siok. Dan juga dianjurkan juga kepada kita jangan segan silu, jangan terawar-awar, tergalat-galat dalam mengongsikan apa saja isu-isu yang mungkin berbangkit daripada kita ataupun persoalan-persoalan yang dapat dibincangkan di dalam siri kita ni pada malam ini. Dan insya-Allah ruang bagi sesi soal jawab dan perbincangan akan dibukakan di hujung sekali, kira-kira dalam 15 minit sebelum berakhirnya kita ni punya program malam ini, insya-Allah. Dan juga
apa namanya itu, para hadirin diharapkan untuk sentiasa menutup apa namanya itu, mikrofon atau sepanjang pembentangan dijalankan, insya-Allah. Yang terkacau. Dan untuk tidak membuang masa, kita ini persilakan Yang Mulia fasilitator kita ini pada malam ini, Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur, untuk membincangkan mengenai perbezaan hukum akal dan adat serta aplikasinya dalam memahami peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Jadinya untuk tidak membuang masa, mari Ustaz ni. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya terus saja masuk ke dalam tajuk. Sebelum tadi masuklah kepada tajuk ni, mungkin ada bisa yang kali kita ni apa tu namanya, membagi tahu sedikit lah ataupun bincangkan sedikit mengenai kemunasabahan tajuk ni lah kali, ataupun kenapa tajuk ni lah basically kan. So ia jelas pelang sebenarnya. Pasal baru-baru ni kita ni baru memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. So peristiwa Isra' dan Mi'raj itu di dalamnya terkandung banyak pengajaran dan banyak pelajaran. Artinya banyak pengajaran dan banyak pelajaran. So tapi salah satu sudut yang barangkali jarang disentuh ialah dari segi kaitan Isra' dan Mi'raj ini dengan kefahaman hukum akal dan adat yang dijelaskan dalam kitab-kitab akidah. Tapi itu tu yang menariknya, sebenarnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini banyak, kalau orang bercerita lah biasanya, kalau orang bercerita banyak ditekankan mengenai logik akal dan apa tu namanya, perkara ajaib ni lah, ataupun perkara yang kira ia mukjizatkan. So ia mengandungi banyak peristiwa yang ajaib dan ganjil. So ia ada sedikit kaitan dengan logik akal dan sains. Jadi di sini timbul idea untuk tajuk ni lah. Jadi kenapa Indah kita ni highlight ataupun kita ni fokuskan rasa satu sudut daripada peristiwa Isra' Mi'raj itu yang penting berhabis, iaitu mengenai kaitan ataupun aplikasi pemahaman hukum akal dan adat arah peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Dan itu tema pertama lah. Tema pertama ialah Isra' dan Mi'raj. Dan tema kedua hukum akal dan adat itulah. Itu tema kedua. So hukum akal dan adat ini bagi siapa yang ada asas walaupun sedikitlah dalam apa ni namanya, ilmu akidah ataupun ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, dorang kan tahu yang ataupun sekurang-kurangnya dorang familiar lah dengan istilah ni, hukum akal dan hukum adat. Dia Indah kira apa-apa kitab ataupun apa-apa buku, sekolah agama kaya, sekolah Arab kaya, ataupun buku-buku turas macam Barahin dan lain-lain, pada kebiasaannya akan memulakan perbincangan kitab itu dengan perbahasan mengenai hukum akal dan adat. So inilah tema kedua. Jadi macam mana wacana ni akan berlangsung? Pertama sekali perlu dibagi disclaimer dulu. Of course Indah akan di-expect daripada siri wacana ni untuk orang itu faham dengan terperinci dan menyeluruh mengenai konsep yang tadi bincangkan dalam itulah wacana ni. Artinya adakah selepas ataupun adakah dalam wacana ni kita ni akan membincangkan dengan terperinci dan menyeluruh mengenai hukum akal dan adat? Indah. Ya, tujuan wacana ni itu tu sekadar menghidupkan ataupun menunjukkan ataupun cuba untuk memalingkan pandangan pendengar arah satu tajuk yang kemudian akan menimbulkan persoalan dan perbincangan yang seterusnya yang akan dilanjutkan selepas wacana. So itu disclaimer lah, itu disclaimer. Artinya bagi siapa yang contohnya langsung nada basic dalam hukum akal dan adat, dan apa yang ia akan dapat expect daripada wacana ni, ia akan dapat expect yang ia akan ada gambaran umum sajalah mengenai hukum akal dan adat, tapi sudah tentu dalam masa yang singkat ini tidak akan cukup untuk menerangkan ataupun memahami secara menyeluruh mengenai hukum akal dan adat. So itu disclaimer wala-wala aku bagi. Okay, so oleh sebab di sini ada dua tema, hukum akal dan adat, peristiwa Isra' Mi'raj, dan artinya kita ni terpaksa membincangkan sedikit lah mengenai hukum akal dan adat ini.
konsep hukum akal, konsep hukum adat, and then sedikit mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, baru kita ni masuk ke cumana kaitan di antara hukum akal dan adat ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. So basically ada 3 bahagian lah. Bahagian pertama hukum akal dan adat, pengenalan. Bahagian kedua pengenalan mengenai Isra dan Mi'raj, yang mana tu aku rasa tidak perlu panjang pasal kita ni tahu sudah benda tu, basically tiap-tiap tahun kita ni ulang. And then yang tujuan utamanya di ujung sekali, which is cumana kita ni akan mengaplikasikan ataupun kita ni akan melihat cumana ulama kita ni mengaplikasikan hukum konsep hukum akal dan adat itu dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama. So pertama sekali kita ni masuk arah pengenalan mengenai hukum akal dan adat. Okey. So pertama sekali kita ni perlu mengenal pasti dulu apa istilah yang dipakai dalam hukum akal dan adat ni. So basically ada 3 istilah yang perlu difahami untuk kita ni tahu mengenai hukum akal dan adat ni. Artinya 3 istilah ni iaitu wajib, mustahil sama harus. Anita hukum yang dipakai dalam hukum akal dan adat. So apa wajib, apa mustahil dan harus? Basically wajib artinya mesti ada. Indah boleh yang ada. Mustahil mesti nada, yang tidak boleh ada. Harus artinya boleh ada, boleh nada. Sebenarnya kalau kita ni pikirkanlah, walaupun tah orang itu tidak pernah belajar pasal hukum akal sama hukum adat, tapi konsep wajib, mustahil, harus, konsep ada bendanya yang mesti ada benda yang mesti nada, dan ada bendanya yang boleh ada dan boleh nada aneh, sebenarnya built in. Ya andang ada sudah arah diri setiap orang berakal. Mungkin yang dah tahulah namanya wajib, mustahil, harus. Tapi konsep wajib, mustahil, harus itu sebenarnya ada ataupun andang ada dalam diri orang berakal. Contohnya lah, kalau kita ni ambil seseorang yang langsung dia pernah belajar akidah, orang bukan Islam lah contohnya, orang bukan Islam. And then kita ni kita orangnya percaya kok. Tadi contohnya aku berjalan dari Amerika ke Brunei dalam masa kurang dari sejam. Contohnya lah. Atau contohnya aku gitar orang ni dari Islam. Percaya kok, tadi sejam yang lepas aku di US dan aku berjalan belusir ke Mariwa, ke Brunei dalam masa kurang dari sejam. Of course dia akan cakap dokan dijurak betul, mustahil. Walaupun dia cakap mustahil lah, ataupun dia cakap impossible contohnya, ataupun berkelakar ni kali kau ni contohnya lah. So itu ia punya konsep mustahil itu ada. Konsep mustahil itu ada, walaupun dia tahu lah apa namanya mustahilkah apa. Ataupun contohnya kita ni cakap, kita ni cuba tahan, kita tadi. Tadi ada kotak yang kosong, kita ni ambil sebiji apple dan kita ni ambil sebiji lagi apple. Kali ini kita ni dalam kotak ni ada berapa biji apple? Mestilah ada 2 biji apple. So mestilah ada 2 biji apple. Itu basically ialah konsep wajib lah yang kita ni faham ataupun yang kita ni belajar dalam hukum akal dan adat. Dan harus boleh ada boleh nada. Artinya mungkin kita ni beritahu orang-orang keritaku warnanya warna merah ataupun keritaku warnanya warna hijau, dan orang akan menerima lah, indah akan mengingkari benda tu, indah akan macam kereta warna hijau, okey, artinya boleh jadi benda tu, boleh juga jadi warna merah dan lain-lain. Itu ialah istilah yang yang dipakai dalam hukum akal dan adat. So dari segi istilah ia macam samalah antara dua ni, pasal ia dalam hukum akal ada yang namanya wajib, mustahil, harus. Dalam hukum adat pun nanti ada yang namanya wajib, mustahil, harus. Dari segi pemakaian perkataan ataupun perkataan yang dipakai, ia macam samalah. Ataupun konsep mesti ada, mesti nada, dan boleh ada, boleh nada tu ada arah dua-dua hukum lah. Cumanya tu apatah beza di antara hukum adat dan hukum akal. So itu yang membawa kita ni kepada perbincangan seterusnya, which is sumber hukum yang membezakan di antara hukum akal dan hukum adat. Dan benarnya ada lagi satu lah, siapa yang belajar tahu, hukum syarak. Tapi hukum syarak bukan fokus tadi di sini. So yang membezakan di antara hukum adat dan hukum akal itu dari segi sumber. Atas dasar apa kita ni mengatakan benda tu boleh ada? Atas dasar apa kita ni mengatakan benda tu tidak boleh ada? Atas dasar apa kita ni mengatakan benda tu
boleh ada. So dasar ataupun sumber hukum atau yang membezakan di antara hukum akal dan hukum adat. So terima soal hukum adat dulu. Hukum adat ialah hukum yang bersumberkan penelitian panca indera ataupun Englishnya observation campur pengulangan ataupun repetition. Ini sebenarnya asas kepada sesuatu yang dinamakan sebagai eksperimen lah. Of course eksperimen yang ada pada zaman ini ia lebih tafsil lah, ataupun lebih terperinci daripada ni pasal ia melibatkan proses mengenal pasti variables dan lain-lain. Tapi kan halnya asasnya which is observation sama repetition yang mana repetition itu memang confirm ada untuk mengenal pasti variables kalau dalam scientific experiment. So asas eksperimen itu memang ialah observation sama repetition ataupun penelitian panca indera dan pengulangan. So ini ialah sumber hukum adat itu. Sekarang kita akan bincang dengan lebih lanjut lah apa contohnya. Dan adapun hukum akal, ia tidak bersumberkan kepada observation dan repetition. Malah ia sekadar bersumberkan kepada kaedah-kaedah akal yang pasti. Di sini ia ada sedikit gray area lah. Sebenarnya artinya boleh jadi orang bertanya apakah kaedah-kaedah akal yang pasti ada. Dan sebenarnya lagi kalau dilihat dalam kitab-kitab ilmu tauhid, sumber akal itu disebutkan dalam keadaan ataupun dalam dengan bentuk negatif. Apa maksud negatif? Bukan maksud buruk. Maksudnya positif ialah mensabitkan, which is sumber hukum adat ialah penelitian panca indera dan pengulangan. Tapi kalau dalam kitab-kitab ilmu tauhid, ia mendefinisikan hukum akal itu ataupun ia mendefinisikan sumber hukum akal itu dengan ayat negatif. Hukum akal ialah hukum yang bersumberkan bukan syarak dan bukan penelitian panca indera campur pengulangan. So ia bagi siapa yang indah familiar dengan tajuk ini, ia macam ada gray area lah. Ia ialah hukum yang disabitkan ataupun dinafikan berdasarkan kepada bukan eksperimen dan bukan syarak. Itu hukum akal tu. So di sana ada gray area. Sekarang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut mengenai sumber hukum akal itu. Tadi masuk dulu arah hukum adat. Hukum adat ini adalah hukum yang sumbernya tu ialah gabungan di antara penelitian panca indera, observation, dan pengulangan. So daripada gabungan kedua-duanya, penelitian panca indera campur pengulangan, dari sana kita ni menerbitkan suatu hukum. So contohnya di sini yang ku datangkan api itu panas. Macam mana kita ni menghukumkan yang api itu mesti panas? Artinya api itu wajib panas lah basically. Wajib artinya mesti panas. Kita ni bayangkanlah orang yang pertama kali discover api lah contohnya. Orang pertama kali discover api, ya ada melihat lah api itu. Saya lihatnya, yang apa ni? Tarang je. Dari jauh lah contohnya. Sekali jaganya, mungkin panas. Sampai di tangannya api itu, panas contohnya. Sekali ada api yang lain lagi contohnya, ataupun orang lain disuruhnya agak sama juga kepanasan. Dan api lain lagi ia cuba panas juga. Dan ada orang lain lagi cuba api yang lain itu panas. So dari sana terbit hukum atau secara adat bahawa api itu panas. Coba lihat proses ia menerbitkan hukum atau bersumberkan apa? Bersumberkan ia punya penelitian panca indera, which is dalam hal ini ialah penglihatan campur sentuhan. And then ia mesti berlaku secara berulang, sekurang-kurangnya 2 kali lah, sekurang-kurangnya 2 kali untuk menerbitkan suatu hukum atau ini secara ringkas lah. Of course, kalau orang yang bidang sains tahu yang tidak mencukupi lah sekadar observation cuma itu saja dan repetition 2 kali. Ia ada prosesnya lagi. Dalam bahasa Arab namanya as-sabr wa taqsim, ataupun kan mengenal pasti variables itu. Tapi ini secara umum saja. Hukum adat itu cuma itu. Artinya hukum adat ini yang bersumberkan cuma itu. Sama juga hukum, cuma mana kita menghukum yang gajah itu dapat terbang. Pasal semua gajah yang wujud yang kita tahu di dunia ini semua dapat terbang.
Artinya apa saja gajah yang kita ni tahu, dia dapat terbang. So dari sana kita ni menerbitkan hukum ataupun mensabitkan bahawa gajah mustahil dia terbang. Ataupun air beku pada suhu 0 degree Celsius. Seperti mana tadi belajar lah, arah sains. So cuma mana kita ni discover yang air itu baku pada satu temperature ataupun suhu yang tertentu. Kita ni ambil air contohnya, and then kita ni cuba sajukkan sampai satu tahap kita ni mempinpoint pada suhu berapa ia mula beku. And then kita ni ambil lagi satu air yang lain dengan mengambil kira variablesnya. And then kita ni sajukkan sampai satu point itu kita ni pinpoint ia apa tu namanya, ia mula beku. Dan kita ni buat berapa kali sampai kalau dia setiap kali kita ni buat atau ia punya ataupun ia start beku itu pada 0 degree Celsius dengan mengambil kira variables, dan dari sana dia disabitkan bahawa air muntia sampai ke suatu suhu which is 0 darjah Celsius, ia akan beku. Dan lagi satu, kertas satu material yang flammable. Artinya ia mundi taruh ke dalam api, ia akan terbakar. So macam mana kita tahu? Kita ambil kertas, kita umpan ke dalam api, ia terbakar. Ambil lagi kertas lagi satu, kita umpan dalam api, ia terbakar. Kita ambil satu kertas lain lagi, kita umpan dalam api yang baru pun ia terbakar. Dan sampai berulang kali sehingga menimbulkan suatu hukum bahawa kertas satu material yang flammable. So ini hukum adat. Yang hukum adat ia punya sumber berdasarkan kepada berdasarkan kepada penelitian panca indera, observation, campur pengulangan, repetition. Ini hukum adat. Dan tadi masuk ke hukum akal. Kalau hukum adat itu bersumberkan kepada panca indera, campur pengulangan, dan hukum akal ialah yang indah bersumberkan kepada itu. So, hukum adat melihat kepada benda ataupun kalau dalam hukum adat kita ni mengaitkan antara dua perkara dengan melalui proses observation dan repetition. Balik-balik kita ni buat sampai kita ni dapat sabitkan ada kaitan di antara dua perkara. Hukum akal indah cuma tu. Hukum akal apa yang dilihatnya? Ia melihat kepada hakikat sesuatu ataupun boleh kita ni cakap sebagai ia hanya melihat kepada definisi sesuatu perkara tu. So di sini yang ku buat triangle itu is triangle and triangle itu bukan circle. Ia tah asas kepada hukum akal tu. Kalau kita ni faham makna triangle, maka kita ni akan katakan wajib triangle itu contohnya ada 3 sudut. Wajib triangle itu campuran semua degree sudutnya tu 180 darjah. And then mun kita ni tahu makna triangle, kita ni katakan mustahil triangle itu nada sudut atau nada angle, nada 3 angle itu. Ataupun mustahil contohnya triangle itu bukan 4 mustahil triangle itu ada 4 segi. Contoh. So itu ya kenapa kita cakap yang mustahil, kenapa kita cakap yang mesti, pasal ia ada kaitan dengan apa hakikat triangle itu. So dalam hukum akal kita ni melihat kepada hakikat benda tu. So contohnya di sini kan dalam slide ni warna triangle itu ialah merah. Adakah merah itu sebahagian daripada hakikat triangle? Dan dikatakan indah. Indah termasuk dalam definisi triangle itu yang ia mesti warna merah. Sehingga muntia ia bukan warna merah, ia bukan triangle. So daripada sana kita ni mensabitkan bahawa triangle yang merah itu ataupun triangle itu boleh merah dan boleh juga indah merah, boleh ya biru, boleh ya hijau. Pasal kenapa? Pasal warna itu indah termasuk daripada hakikat triangle itu ataupun indah termasuk daripada definisi triangle itu lah. Indah termasuk daripada perkara yang mendefinisikan triangle itu is triangle. So macam itulah. Ini Allahu'alam bagiku antara contoh yang sanang untuk meng-highlight di mana dilihat kalau hukum akal itu ialah bentuk lah. Bentuk. Pasal bentuk ada ia punya definisi yang
sabit, definisi yang ni orang definisi yang pasti, dan bentuk itu berbentuk bentuk itu ialah apa tu namanya, perkara yang dapat dilihat lah. So pada peringkat pengenalan, untuk mengenalkan orang itu kepada hukum akal yang melibatkan hakikat dan melibatkan definisi, bentuk antara satu contoh yang bagiku jelas lah kali, daripada contohnya aku mendatangkan contoh 1+1=2. Dan 1+1=2 tu perlu orang tu jelas takrif satu di sana tu, apa maksud satu, apa maksud satu yang kedua tu, dan lain-lain. So wallahu alam, bagiku untuk memahami hukum akal, triangle ataupun menggunakan triangle dan bentuk-bentuk lain, ia adalah satu cara yang lebih jelas lah kali daripada menggunakan contoh macam nombor 1+1=2. Walaupun dua-dua samalah dari segi dua-duanya balik arah hukum akal itu. Tamam. So bila mana kita ni tahu benda tu, yang kita ni hukum adat, ia bergantung ataupun ia melihat bersumberkan kepada panca indera campur pengulangan. Hukum akal indah melihat kepada tu, malah melihat kepada definisi ataupun hakikat benda tu sendiri. Daripada definisi ataupun hakikat benda tu sendiri, kita ni mensabitkan hukum akal. Okey. Kalau tadi rewind balik, contohnya api itu panas. Dari segi hukum adat, ia wajib. Api panas ada satu kaitan. Kaitan itu adalah wajib. Pasal api itu dari segi hukum adat, ia panas. Pasal semua api yang kita ni lihat dan rasa, yang kita ni tahu sepanjang kewujudan manusia ni, ia panas. Tamam? Tapi kalau kita ni melihat dengan kacamata hukum akal, api dan panas, boleh ke indah kita ni bayangkan api tapi sajuk? Kalau kita ni fikirkan benar-benar, api yang sajuk itu still digelar api. Pasal boleh masih kita ni katakan api itu sajuk. Dan artinya sebenarnya panas dan sajuk itu indah termasuk dalam definisi api itu sendiri. So dari segi hukum adat, api itu wajib panas. Dari segi hukum akal, indah wajib api itu panas. Okey, kalau dia contohnya payah kita ni kan apa tu namanya? Kita ni kan menerima. Kita ambil contoh yang lain lah. Contohnya macam gajah lah. Gajah yang dapat terbang. Adakah gajah terbang adakah sifat terbang atau sifat indah terbang atau unstable, maksudnya unstable. Adakah sifat terbang ataupun sifat indah terbang atau yang mendefinisikan bahawa benda itu gajah dan dikatakan indah? Artinya gajah itu definisinya ataupun hakikatnya ialah satu binatang yang khusus satulah. Adakah binatang itu terbang ataupun indah? Indah membagi kesan arah hakikat yang iaitu gajah. So walaupun dari segi hukum adat, gajah itu indah dapat terbang berdasarkan kepada semua gajah yang tadi lihat daripada awal kewujudan manusia sampai ini dan yang terbang. So tadi katakan dari segi hukum adat, gajah itu mustahil terbang. Tapi kalau kita ni memakai kacamata hukum akal, gajah dari segi itu gajah melihat kepada definisi gajah itu sendiri, apa yang menjadikan gajah itu gajah, dan terbang atau tidak terbang itu ini termasuk daripada sifat yang menjadikannya itu gajah. Kenapa? Ataupun antara benda jelas kenapa masih lagi kita ni galar muntia ada gajah itu terbang di alam nyata. Dumbo itulah contohnya. Tadi bayangkan Dumbo, gajah terbang itu ada benar-benar di alam nyata. Masih ke indah tinggal dari gajah? Masih. Artinya masih iaitu gajah. So dari segi hukum akal, gajah terbang itu wajibkah, mustahilkah? Harus. Tidak ada masalah untuk gajah itu terbang. Tidak ada masalah untuk gajah itu indah terbang. Dari segi apa? Dari segi hukum akal. Kenapa hukum akal melihat kepada apa? Melihat kepada tu hakikat ataupun definisi benda itu sendiri. Cuma tu. So sama juga kertas lah. Kertas satu material yang flammable. Tamam. So kertas itu kita tahu ialah material yang tertentu lah, material yang tertentu. Satu material yang khusus yang kita ketahui semua ketahui iaitu kertas. Tamam. Bayangkan di kertas itu
inda tia muntia kita ni taruh ke dalam api, inda tia terbakar, inda tia angus. Adakah ia masih dikira ataupun adakah ia masih dinamakan ataupun masih kita digelar ya sebagai kertas? Masih, asalkan ia punya sifat-sifat lainnya yang menjadikan kertas satu kertas still ada. So sifatnya flammable sama indah flammable itu adakah ia termasuk daripada hakikat kertas itu sendiri? Indah termasuk daripada hakikat kertas itu sendiri. So artinya apa? Artinya mun ia flammable apa hukumnya? Hukumnya harus. Mun ia indah flammable hukumnya harus. Dari segi apa? Dari segi hukum akal. Hukum adat lain cerita. Hukum adat melihat kepada ataupun bergantung kepada kita punya observation campur repetition yang tergara sebagai eksperimen itulah. So basically ini ringkasan hukum akal dan hukum adat lah. Siapa yang ikut muzakarah kitab-kitab ilmu kalam maybe boring kali sudah mendengar pasal hukum akal sama hukum adat tadi. Pasal ini antara topik yang penting berhabis dan malar diulang-ulang lah. Di semua kitab ada kan, so paksa diulang kan. So tapi itu tuh penting berhabis untuk membezakan di antara hukum akal sama hukum adat. Hukum akal nanti yang digelar sebagai logics ataupun logik lah ataupun yang kita ni logik atau sebenarnya ataupun asal penggunaannya untuk hukum akal. Walaupun pada masa ni penggunaannya itu meluas dah sudah. Artinya orang mula menggunakan indologik atau arah benda yang bersifat adat. Tapi itu tuh tadi mesti bezakan antara logik dengan adat, which is sebahagian besarnya ialah saintifik lah. Dan sebagian kecilnya ada yang bukan saintifik. Tapi itu lain cerita. Okey, itu mengenai konsep hukum akal dan hukum adat. So bagi siapa yang baru pertama kali mendengar benda ni, mudahan adalah mendapat gambaran yang umum lah mengenai hukum akal dan hukum adat ni. Alright. Dan selepas kita ni faham ataupun selepas kita ni tahu, ada gambaran lah mengenai hukum akal, hukum adat dan apa kaitan di antara keduanya. Artinya awal kan kita ni ada wajib, harus, mustahil. Ada wajib, mustahil, harus. And then wajib itu ada wajib akal, wajib adat. Mustahil akal, mustahil adat. Harus akal, harus adat. So di mana letak wajib akal ni contohnya arah hukum adat ataupun di mana letak wajib adat itu kalau kita ni terupung ataupun kita ni lihat pakai kacamata hukum akal. So di sini adalah satu percubaan lah untuk membuat kaitan. Sebenarnya aku mencuba membuat sebelum ini aku cuba membuat adalah pakai bulatan. Kononnya akan menggabungkan semualah ke 6 konsep ni. Tapi setakat ini boleh, tapi perlu masukkan satu benda lagi yang keluar daripada tajuk ini. So dia tiku jadi. So ini sekurang-kurangnya dapat aku buat lah. So perkara yang wajib adat itu dalamnya terkandung perkara yang wajib akal dan perkara yang harus akal. Artinya ada di antara yang wajib adat itu yang wajib akal confirm. Pasal mun sudah wajib akal artinya mesti berlaku. Mun sudah mesti berlaku artinya kalau tiap benda tu benda yang dapat dicerap dengan panca indera dan balik-balik kita ni melihat balik-balik akan berlaku pasal memang confirmnya akan berlaku. Dan tapi sebahagian daripada wajib adat itu ada yang harus akal. Macam apa tadi? Contohnya macam gajah itu macam api api itu panas contohnya. Api itu mesti panas. Ia wajib adat tapi dari segi hukum akal ia harus akal. So sebahagian daripada wajib adat itu ialah wajib akal dan sebahagian yang lainnya harus akal. Dan apa yang harus adat confirmnya harus akal lah atau confirm. Dada istilahnya harus adat tapi wajib akal. Cuma artinya cuma boleh. Cuma boleh berlaku. Harus adat itu ialah benda yang kita ni observe sekejap ada, sekejap nada. Tapi tiba-tiba tadi katakan wajib akal. Padahal wajib akal ini mesti ada. Indangam benda tu. So harus adat hanya mengandungi harus akal. Dan mustahil adat mengandungi sebahagiannya ialah mustahil akal dan sebahagiannya ialah harus akal. So basically ini ialah kaitan lah di antara hukum akal sama hukum adat. Semua yang wajib akal itu confirm yang wajib adat, tapi sebahagian daripada harus akal ada yang wajib adat dan sebahagian lainnya harus adat dan sebahagian lainnya mustahil adat dan semua yang mustahil akal itu mustahil adat. So waktu secara sambil lalu lah kita dikatakan.
Alright. Baru tadi masuk kepada tema tadi yang kedua, peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Okey. Pertama sekali, aku rasa semua orang tahulah kali peristiwa Isra dan Mi'raj ini apa. Ia satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi SAW yang agung itu. Dan dalam peristiwa ni, ia mengandungi banyak peristiwa-peristiwa lain lah yang ajaib. Contohnya, tapi basically kalau tadi kan menyimpulkan sejak apa Isra dan Mi'raj. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj ialah daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW menaiki lapisan langit daripada Baitul Maqdis ke langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha, dan kemudian lepas itu baru balik semula ke Masjidil Haram. Okey. Kita ni akan membincangkan pasalan lah, pengajaran pasal Isra dan Mi'raj, dan kita ni akan menceritakan secara terperinci lah mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Artinya dalam, kan macam yang kita ni beritahu tadi, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang mengandungi banyak peristiwa mengikut kepada riwayat-riwayat mengenai Isra dan Mi'raj lah. Tapi yang pastinya saja peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj ni ialah peristiwa yang confirm berlaku dan ia sabit dengan dalil yang pasti. Artinya indah ada keraguan lagi yang peristiwa Isra Mi'raj ini ia berlaku, atau ada keraguan. Dan kita ni dan ia sabit dengan dalil yang pasti. Pasti itu maksudnya apabila kita tahu dalil itu, indah lagi ada pilihan kita ni melainkan mengatakan oh benar, ia pernah terjadi. So, tapi itu tu kita ni dalam peristiwa Isra Mi'raj ni benarnya ada banyak peristiwa lagi lah dalamnya. Artinya peristiwa Nabi SAW itu dalam perjalanannya daripada Makkah ke Baitul Maqdis itu sendiri ada banyak peristiwa. Dia dilihatkan pelbagai macam kelompok, and then di Baitul Maqdis ada peristiwa Nabi SAW menjadi imam kepada para anbiya, and then lepas itu dalam peristiwa Mi'raj di setiap langit itu ada peristiwa-peristiwa itu sendiri. Tapi itu kita ni akan mengcover lah dalam program ini. Mencukupi kita ni mengcover ataupun kita ni membincangkan ataupun kita ni khususkan perbincangan kita ni adalah dua peristiwa ni yang ada kaitan dengan perbincangan hukum akal dan hukum adat tadi. Yang pertama ialah perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, dan balik semula ke Masjidil Haram dalam masa kurang daripada 1 malam. Diceritakan yang hatta perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pada zaman itu mengambil masa sekurang-kurangnya 40 hari. Dan tapi itu tu Nabi SAW ia ulang-alik, bukan saja ke Masjidil Aqsa, tapi malah naik ke langit ke-7 dan balik semula ke Makkah dalam masa kurang daripada 1 malam. Artinya bukan 1 malam tapi kurang daripada 1 malam. So ini ialah satu sudut yang akan dibincangkan selepas ini. Dan yang kedua ialah peristiwa yang masyhur ataupun ini ialah kemuncak daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, seperti mana yang selalu diceritakan, ialah Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala ketika baginda di Sidratul Muntaha. Dia dalam banyak riwayat Nabi SAW apabila sampai ke Sidratul Muntaha, so di sini ia bergantung kepada riwayatnya. Ada riwayat yang mentafsirkan, yang menerangkan secara terperinci, ada riwayat yang tidak. Tapi kan halnya sejak di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah SAW diperintahkan ataupun diwahyukan dengan perintah sembahyang 5 kali sehari semalam. So di sana ada perbincangan lah, karang tenggat lah apa perbincangannya. Okay. Jadi masuk ke tadi masuk ke peristiwa yang pertama lah. Okay. Jadi peristiwa pertama ni ia ataupun nas utama yang akan difokuskan sinilah ayat Quran lah. Pasal Isra atau ataupun ayat ini dengan jelas sekali membagi tahu kita ni yang Allah Ta'ala
menjalankan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa kurang dari 1 malam. Artinya lailan, kalau lihat kitab tafsir, kenapa ia pakai sirah nakirah? Ini siapa yang tahu bahasa Arab lah. Kenapa ia pakai sirah nakirah? Untuk menunjukkan yang ia bukan mengambil masa the whole night atau keseluruhan malam atau, tapi mengambil masa sebahagian daripada malam itu. So itu dari segi bahasa. So dalam ayat ini dengan jelas Allah Taala beritahu kita ni yang Nabi SAW itu di jalan Allah Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa kurang daripada 1 malam. Malah ia baliklah semula ke Makkah dalam masa kurang daripada 1 malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Artinya Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya dalam 1 malam ataupun dalam masa kurang daripada 1 malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya. So mahal syahid di sini ialah asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang telah menjalankan hambanya dalam 1 malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu mahal syahid ataupun poin perbincangan kita ni lah di sini. So mungkin kita ni akan mengaplikasikan apa yang kita ni ambil tadi dalam perbincangan hukum akal dan hukum adat. Dan cuba kita ni lihatlah ayat ini ataupun untuk bahagian atau secara khususnya dengan kacamata hukum adat dan hukum akal. Secara hukum adatnya, benda itu mustahil. Cuma mana boleh seorang manusia yang indah pakai kapal terbang dan hanya memakai burak, dan burak hanya satu makhluk Allah Ta'ala, basically bukan kapal terbang lah. Dan walaupun pakai kapal terbang lah, baik pakai kapal terbang lah. Cuma mana boleh dalam masa kurang daripada 1 malam, boleh Nabi SAW itu berjalan ataupun bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan lepas itu naik lagi setiap langit atau langit pertama, langit kedua, langit ketiga, yang mana jarak setiap langit itu adalah amat jauh. Seperti mana yang warid dalam nas lah. Artinya jarak di antara setiap langit itu terlampau teramat-amatlah jauh. Tapi Nabi SAW melengkapkan kesemua perjalanannya itu dalam masa kurang daripada 1 malam. So dari segi hukum adat mustahil. Kenapa? Pasal apabila kita melihat kepada hukum sains dan manusia itu sendiri, setakat ini kalau kita melihat kepada manusia itu, tidak ada manusia yang dapat bergerak, indah kira lah pakai apa sajalah, pakai kapal terbang kayak jet, kayak roket, kayak sampai ke Sidratul Muntaha and then balik semula dalam masa kurang dari 1 malam. Ya, yang perlu kita ingat saja di sini, perjalanan Isra Mi'raj itu ya fullnya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit ke-7, balik semula ke Masjidil Haram. Artinya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sendiri sudah jauh lah kirakannya kita ni. And then daripada Masjidil Aqsa ke langit pertama jauh, langit pertama ke langit kedua jauh, sampai ke Sidratul Muntaha pun jauh, dan balik semula ke Masjidil Haram dengan masa kurang daripada 1 malam. Secara fizikal, artinya menurut hukum fizik, benda tu mustahil lah dari segi hukum adat. Mustahil dari segi hukum adat. Tapi muntia kita ni melihat dengan kacamata hukum akal, dengan melihat hakikat Nabi itu apa? Manusia yang diperbuat daripada jisim lah. Dan perjalanan itu apa sebenarnya, ataupun apa hakikat perjalanan itu? Basically Nabi Muhammad SAW itu yang merupakan seorang manusia yang terdiri daripada jisim, bergerak daripada point A ke point B ke poin-poin yang lain dalam suatu jangka masa yang terlampau cepat. So adakah hakikat ataupun adakah pergerakan yang cepat atau ia bertentangan dengan hakikat bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia yang terdiri daripada jisim? Tidak. Artinya mana-mana jisim indah mengacau ataupun indah melanggar hakikat yang iaitu jisim,
sama ada ia bergerak laju berapis ataupun lambat berapis. Artinya untuk sesuatu jisim atau bergerak dari point A ke point B dengan speed yang tertentu adalah harus. Artinya boleh ia bergerak dengan speed ini. Boleh juga ia bergerak dengan speed ini. Boleh juga ia bergerak dengan speed ini. And then kalau kita melihat lagi, artinya apabila kita melihat perjalanan Isra dan Mi'raj itu dengan kacamata hukum akal, hukumnya apa? Hukumnya harus saja. Artinya boleh jadi benda itu dari segi hukum akal. Dan bila mana datang dalil syarak yang pasti beritahu kita ni jadi benda tu, maka dia tidak ada kita dapat buat apa-apa melainkan kita katakan benar benda itu berlaku dan wajib kita beriman dengannya. Pasal apa? Pasal ia indah melanggar hukum akal. Artinya ia harus akal, and then datang syarak lagi beritahu kita ni, artinya akal beritahu kita ni singan benda ni boleh jadi. Tamam. Dan tadi lihat kepada syarak. Syarak ni wahyu lah, Allah Ta'ala beritahu kita ni. Allah Ta'ala beritahu kepada kita ni dengan pasti bahawa benda tu berlaku. Maka dari sana kita ni, okey, artinya ia benar-benar berlaku tu. Confirm ia berlaku. Allah Ta'ala tidak akan pernah salah dan menipu. Apatah lagi. Dan daripada kaedah-kaedah akal kita ni tahu bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk menciptakan segala perkara yang harus. So dari sananya kita ni, alright. Artinya wajib untuk kita ni beriman dengan zahir ayat. Apa maksud zahir ayat? Tidak payah kita ni kan takwil ke apa. Pasal kenapa? Pasal zahir ayat ni, which is Allah Ta'ala menjalankan seorang hambanya, which is Nabi Muhammad SAW, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa kurang daripada 1 malam itu, perkara yang harus akal. So, tidak ada apa-apa kan kita ni takwil ke apa, tidak payah. Pasal yang harus akal, maka kita ni wajib beriman dengan zahir ayat ni. Yang Allah Ta'ala ia menggerakkan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa kurang daripada 1 malam, maka wajib kita ni beriman dengan itu. So, apabila kita melihat kepada kitab tafsir, contohnya tafsir Imam Baydawi, Imam Abu Su'ud, Imam Fakhrul Razi, apanya durang dalam mensyarah ayat ini? Contohnya tadi ambil Imam Baydawi lah. Ya. Ia menceritakan mengenai respon kaum Quraisy mengenai ceritanya. Kan ceritanya apabila Nabi SAW balik semula ke Makkah pagi itu, ia menceritakan kepada kaumnya lah, kaum Quraisy, pasal apa yang berlaku malam tadi, yang ia berjalan itu daripada Makkah ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Makkah. So kaum Quraisy yang mendengar perkara itu, durang merasa hairan, takjub, of course lah, ganjil kan benda tu. Dan durang mengatakan mustahil. Wastahaluhu. Artinya nasnya wastahaluhu. Durang menganggap perkara itu perkara yang mustahil. Maka apanya Imam Baydawi nya wal istihalatu madfu'ah. Dan kemustahilan itu, kemustahilan akal madfu'ah, ditolak. Kenapa? Pasal annallaha qadirun ala kullil mumkinat. Pasal Allah Ta'ala ia maha berkuasa atas segala perkara yang harus. Fayaqdiru an yakhluqa misla hadhihi al-harakat as-sari'ati fi badanin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi ma yahmilu. So apabila kita ni katakan Allah Ta'ala tu berkuasa untuk mencipta perkara yang harus, maka ia berkuasa untuk mencipta pergerakan yang teramat cepat arah jasad Nabi ataupun arah jasad benda yang membawanya. Which is burak lah dalam hal ini. So itu kefahaman Imam Baydawi lah dalam hal ini. Sama juga dan perkara sama dibawa oleh banyak ulama lah. Tadi boleh cek sendiri, contohnya tafsir Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi lebih dahsyat lah. Ya dibawanya lagi dalil panjang lebar, sama ada dari segi akal, hukum akal yang mengatakan bahawa benda itu harus, dan dibawanya lagi dalil dari segi handasah, dari segi fizik yang benda itu harus. Sama pula juga dengan Imam Baydawi, tapi Imam Fakhrul Razi lebih panjang lah dia punya dalil itu. Tamam. Dan Qadiyat selepas ia Qadiyat selepas ia mendatangkan segala nas-nas berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, maka apanya? Wa hadhihi tasrihat zahiratun ghairu mustahilatin fatuhmalu ala zahiriha. Selepas ia mendatangkan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa Isra Mi'raj itu berlaku,
dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan rohnya saja, dengan jasad, maka ia mengatakannya. Dan segala nas-nas yang jelas ni ghairu mustahilah, ia indah mustahil dari segi akal. Fatuhmalu ala zahiriha, maka tani fahami dengan makna yang zahir. Artinya kalau dia dalam nas itu memberitahu tani yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya bergerak ataupun digerakkan oleh Allah Taala daripada Makkah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Makkah dalam masa kurang daripada 1 malam, dan kita ni fahami ya pada zahirnya lah, tidak payah kita ni takwil ataupun kita ni tafwid atau apa-apa, pasal ghairu mustahil. So ini peristiwa pertama lah yang kita ni fokuskan mengenai aplikasi hukum akal sama hukum adat. Dan peristiwa kedua ialah peristiwa Rasulullah SAW melihat Allah Taala ketika baginda di Sidratul Muntaha. So untuk membincangkan poin ini, benarnya perbincangan yang panjang berhabis lah. Tapi kita ni bahagikan dia jadi 2 saja. Apa poin kesepakatan, artinya apa poin kesepakatan ulama ahli sunnah mengenai peristiwa ini, dan apa poin perselisihan di antara ulama ahli sunnah mengenai perkara ini. Kesepakatan ittifaq, perselisihan ikhtilaf. Arah pat mana ulama bersepakat, arah pat mana ulama berselisih ataupun berikhtilaf. Tadi ambil dia punya poin kesepakatan dulu. Artinya di mana part mana dorang bersepakat. Yang pertama, harus akal melihat Allah Taala di dunia. Artinya dari segi hukum akal, boleh kinda hamba tu dikurniakan melihat Allah Taala ketika di dunia? Boleh. Dari segi hukum akal boleh kinda? Boleh. Pasal kenapa? Terbina atas Allah Taala tu berkuasa untuk menciptakan penglihatan bagi hamba tu, walaupun bukan dengan jalan ataupun walaupun melanggar hukum adat. So, ini poin kesepakatan yang pertama. Poin kesepakatan yang kedua, Allah Ta'ala bukan berada di Sidratul Muntaha. Artinya, maksudnya di sini, bila mana kita mengatakan yang Rasulullah SAW itu berjumpa Allah Ta'ala ataupun menerima wahyu daripada Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, maka sekurang-kurangnya tadi boleh katakan nada daripada peristiwa itu yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu dengan zatnya bertempat di Sidratul Muntaha, atau confirm indah ataupun confirm mustahil. Kenapa? Ia terbina atas dalil akal lah. Ia terbina atas kesepakatan bahawa mustahil akal hukumnya Allah Ta'ala bertempat. Artinya kenapa yang kita ni ulama ahli sunnah bersepakat Allah Ta'ala ketika ataupun daripada nas itu orang mengatakan bukan maksudnya Allah Ta'ala berada di Sidratul Muntaha, pasal terbina atas dalil bahawa Allah Ta'ala tu mustahil untuk ia bertempat. Tempat itu ialah space lah, untuk suatu ruangan yang diisi. So pasal kenapa? Pasal munti Allah Ta'ala tu bertempat, maka artinya Allah Ta'ala tu something yang physical. Bila mana something yang physical, dan ia perlu kepada Tuhan lain untuk menentukan kadarnya. Makanya kita ni mustahil benda tu berlaku, maka mustahil Allah Ta'ala tu berada di suatu tempat yang tertentu. Ini secara ringkas lah. Of course ada perbincangan yang panjang lah mengenai hal ini. Artinya Qadhi Iyad ada mendatangkan satu hadis. Ada hadis ini antara hadis yang paling terperinci lah dalam menceritakan pasal peristiwa yang berlaku di Sidratul Muntaha. Basically dalam hadis itu diceritakan yang Rasulullah SAW itu sampai ke suatu tempat yang dihijab ataupun yang dikira sebagai hijab lah. Maka keluar malaikat yang hatta Jibril pun indah pernah melihat. Tapi kan halnya saja bukan itu poinnya. Poinnya di sini ialah apanya Imam ataupun apanya Qadhi Iyad nya ma fi hadal hadis min zikril hijab fahuwa fi haqqil makhluq la fi haqqil khaliq. Adapun maksudnya hijab itu bukan ya hijab fi haqqil makhluk. Hijab itu hijab di sisi makhluk. Bukan maksudnya hijab itu ia memampan zat Allah Ta'ala. Bukan itu. Tapi maksudnya hijab itu di sisi makhluk. Artinya makhluk itu yang dihijab pada ketika itu. Dan seperti mana kita ni lah masa ni. Adakah kita ni masa ni melihat Allah Ta'ala? Tidak. So kita ni dihijab masa ni. So atau saja maksudnya di sana hadis itu. Tapi kan halnya sejak kita ni mempunyai liberal dalam hal ini. Cukup kita ni mengatakan dengan pasti bahawa
confirm Allah Ta'ala bukan berada di Sidratul Muntaha. Pasal mustahil Allah Ta'ala itu bertempat. Tamam. Kalau perlu perbincangan lebih lanjut sekarang insya-Allah Ta'ala. And then apa pun perselisihan di antara ulama ahli sunnah, apa yang dorang ikhtilafkan daripada nas-nas itu, adakah Rasulullah itu melihat Allah Ta'ala secara hakiki ke tidak? Artinya adakah Rasulullah itu benar-benar melihat Allah Ta'ala dengan matanya ataupun maksudnya dengan hatinya? Di sini empat dorang berikhtilaf. Adakah ikhtilaf dorang ini terbina di atas hukum akal, artinya boleh ke indah Allah Ta'ala itu dilihat ataupun dilihat? Bukan. Pasal sudah disepakati awal-awal yang Allah Ta'ala itu harus akal untuk dilihat. Atau tolak tepi sudah. Tapi apa dorang punya perbincangannya ialah dari segi syarak. Okey, yang kami tahu dari segi akal tidak ada masalah Allah Ta'ala itu dilihat di dunia. Tamam. Artinya harus akal melihat Allah Ta'ala di dunia. Itu selesai. Tapi yang kami kan mau tahu dari segi syarak banyak. Apa yang Allah Ta'ala beritahu kita ni? Ada kaedah yang beritahu kita ni yang mustahil untuk kita ni melihat ke dia di dunia. So atas masalahan ini dorang berikhtilaf. Ada ulama yang mengatakan dalam Quran ataupun dalam hadis ada memberitahu kita ni yang mustahil hamba tu boleh melihat Allah Ta'ala di dunia. Ia hanya dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat. So dorang mengatakan artinya Rasulullah ketika Mi'raj indah melihat Allah Ta'ala. Dan sebagian ulama lain lagi, mana ada dalil yang jelas mengatakan mustahil ataupun indah boleh hamba tu melihat Allah Ta'ala di dunia. Maka tidak ada masalah untuk tadi mengatakan ketika Mi'raj Nabi SAW itu melihat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, dan ia menerima wahyu secara direct daripada Allah Ta'ala. So ini kalau kita ni melihatkan, ia punya kesimpulannya ialah 4 hukum akal itu disepakati yang harus akal melihat Allah Ta'ala di dunia, dan disepakati yang Allah Ta'ala itu bukan berada di Sidratul Muntaha. Kenapa? Berbalik semula arah hukum akal. Kenapa disepakati yang boleh melihat Allah Ta'ala di dunia? Pasal hukumnya harus akal dan melihat Allah Ta'ala di dunia. Kenapa disepakati yang Allah Ta'ala bukan berada di Sidratul Muntaha? Pasal mustahil akal Allah Ta'ala itu bertempat. And then, perselisihan, adakah ia berkaitan dengan hukum akal? Tidak. Ia berkaitan dengan hukum syarak. So, ini adalah 2 perkara yang memperlihatkan kepada kita ni kepentingan memahami hukum akal itu dalam memahami Isra dan Mi'raj. Sehingga indah timbul kepercayaan yang indah timbul kesalahfahaman lah dalam memahami Isra dan Mi'raj itu. Apabila kita ni mendengar, apabila kita ni bercerita, apabila kita ni mengambil pengajaran, mengkaji dan sebagainya, indah timbul apa-apa kesalahfahaman muntia kita ni punya kefahaman akan konsep hukum akal dan adat itu kuat. So indah timbul lagi soal ada benda yang indah logik akal dalam agama, contohnya indah timbul soal Allah Ta'ala bertempat, indah bertempat dan lain-lain. Pasal balik semula kepada perbincangan hukum akal dan hukum adat. So dengan itu selesai sudah kerajaanku menyampaikan topik ini. Jadi dan satu perkara juga ataupun satu latifah lah daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, ia sebenarnya memperbaharui dan memperingati kita ni akan kaitan kita ni dengan Masjidil Aqsa yang masa ni berada di bawah jajahan kaum kafir lah. Pasal artinya ia mengingatkan kepada kita ni dan merupakan suatu peluang lah untuk kita ni memperbaharui kita ni punya hubungan dan kita ni punya rasa pemilikan sebagai orang Islam terhadap Masjidil Aqsa. So dengan itu jangan lupa untuk sentiasa berdoa lah untuk mudah-mudahan dibebaskan Masjidil Aqsa itu dan kita ni dikurniakan berziarah kepadanya dalam keadaan ia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. So maka dengan itu aku rasa cukup untuk partku. So dengan itu dibuka sesi
perbincangan, persoalan, kritikan, bantahan, apa sajalah. Artinya anggap saja ya andang wacana ni ialah daripada student kepada student lah. So ada istilah galat lah, dari istilah galat kah, dari istilah dari istilah galat kah, hormat kah, apakah? Tidak, cakap saja. Artinya apa input tambahan kah, bantahan, kritikan, mana saja. Dipersilakan. Betulkan hari mana esok pagi lah. Betulkan pagi esok pagi lah. Malam-malam malam basah-basah. Basuh dekat tu. Basuh dekat bilik air mandi. Ya. Kau nak basuh cawan kat bilik mandi. Yang pinggan. Coba ada satu soalan dari teks. Sabar. Soalannya ada kaitan. Is kiblat a place of some kind of warp zone or launch zone untuk menembusi langit 1 dan langit 2 ke langit ke-7? Artinya ada kaitan di antara kiblat dengan suatu zone di mana kita ni naik ke langit 1 sampai ke 7. Secara zahirnya indah lah. Pasal ada dalil syarak mengatakan macam tu. Ada dalil syarak mengatakan yang kiblat atau tempat kita ni masuk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya lah. Tidak ada. Artinya cumanya yang berlaku pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah Ta'ala dengan kehendaknya memilih supaya Nabi SAW itu naik ke langit pertama daripada Baitul Maqdis. Itu saja. Artinya untuk kita ni kan mensabitkan perkara yang lebih daripada itu. Contohnya kita ni kan kununnya mensabitkan yang Baitul Maqdis itu ataupun kiblat ataupun apa itu namanya Ka'bah itu contohnya sebagai tempat itu namanya ya ada, kalau kita ni kan masuk dimensi lain ni. Kalau yang arah cerita biasanya, tapi warp zone ataupun launch zone gunanya untuk naik ke langit pertama dan kedua dan ketiga itu indah. Maksudnya indah di sana. Portal tuna. Kalau tadi kan mengatakan yang ada portal di contohnya di Baitul Maqdis masa ni ataupun di Ka'bah masa ni, Masjidil Haram yang tempat tadi naik, itu indah lah. Pasal ada dalil syarak mengatakan cuma tu. Artinya peristiwa ni ia suatu kurnia Allah Ta'ala arah Nabi Muhammad SAW. Dan ia bukan satu perkara yang dapat dikiaskan lah. Artinya, dia dapatlah tadi cakap, bah mentanikan naik ke langit pertama, mesti tak kita ni ke Baitul Maqdis contohnya. Mencari mana portal itu. Dia ada. Itu dia ada tu. Selagi mana ada dari syarak begitu macam tu, dia ada. Cuma tujuh di di Ka'bah lah. Lepas lah tadi kan mencari apa tu namanya portal itu. Dia ada. Selagi mana ada syarak begitu ada dan dia ada. Yang lain lagi? Ustaz. Okay. Kedengaran. Berbalik semula ke perbincangan masa bahagian pertama tadi mengenai hukum apa namanya akal sama hukum adat. Jadinya kita ni tadi api yang panas itu ia merupakan wajib adat. Tapi dalam masa yang sama juga ia harus akal. Jadinya adakah
Macam mana maksud itu? Macam mana ia boleh menjadi harus akal tu jua? Adakah disebabkan dengan adanya nas yang mengatakan bahawa api itu boleh jadi sajuk, sebagaimana nas mengenai api yang membakar Nabi Ibrahim lah. Minta pencerahan Ustaz. Okay. Pertama sekali, macam mana kita mensabitkan yang harus akal, itu tu balik semula kepada hakikat api itu. Adakah hakikat api itu adakah daripada hakikat api itu yang panas ataupun tidak? Itu satu perkara lah. So kita ni mensabitkan dari sana sahaja semata-mata. Artinya ada naskah, nada naskah, kita ni katakan api itu panas harus akal, ataupun api itu harus akal, ataupun api itu panas hukumnya harus akal. Contoh. Cumanya dari satu segi barangkali kita ni boleh katakan yang bukan kita ni menjadikan satu dalil bahawa ia harus akal. Pasal hukum akal ni ia bukan bersumberkan kepada wahyu, confirm indah. Pasal kalau indah ada namanya circular reasoning. Tapi cumanya kalau dia dipinta dalil, contohnya kita ni bukan daripada hakikat api itu yang ia mesti panas. Dan apa dalilnya? Artinya ya kan, ya, bukannya daripada hakikat api itu panas kan, contohnya lah. Kita ni tidak. Contohnya ketika mana, itu baru tadi terangkan nas tu. Contohnya ketika mana Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api dan ia indah terbakar dan ia indah terasa panas. Adakah pada ketika itu api itu masih api ataupun bukan lagi api? Tadi katakan ia masih api. So sajuk dan panas itu nada bahagian dalam menjadikan api itu api. Api itu api, ada ia punya sifat-sifatnya yang menjadikannya api. Ataupun bukan yang menjadikannya api, maksudnya yang menjadikan api itu api ada sifat-sifatnya yang lain selain daripada panas itu. Panas itu sifat tambahan yang tersabit dengan adat. Cuma itu. Oke, tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, boleh bagi example apa yang macam mustahil akal? Okey. Contoh mustahil akal ialah triangle tapi ada 4 segi. Dapat atau faham? Dapat brand gitu. Triangle. Tapi bukan kalau kami measure triangle itu kami dapat ia 3 segi through eksperimen baju. Through observation, through the 5 senses atau. So kenapa ya separate? Ini enggak, cuma ni. Kita ni melihat triangle itu ataupun apabila diletakkan nama triangle itu kepada suatu makna, dan ini ada nama triangle dan ada satu makna tertentu. So kita ni kan membincangkan pasal makna itu. Apa makna triangle? Makna triangle ialah suatu suatu benda yang ada 3 segi. Dan mungkin jua kali contoh gua tu ia membagi panding pasal definisi triangle itu sendiri melibatkan suatu benda yang dapat dilihat. So macam backfire bilang juga. Pasal aku bagi contoh tu supaya senang ataupun supaya senang orang faham, tapi mungkin mengakibatkan kekeliruan juga. Tapi okeylah. Kalau dia kita ni ambil contoh triangle dan kita ambil contoh apa contoh lain bagi mustahil akal, 1+1 = 3. Ataupun bapa tu lebih muda daripada anaknya sendiri. Ataupun seseorang itu di sini dan di sana dalam masa yang sama, ataupun seseorang itu ada dan nada dalam masa yang sama. Macam mana? Dapat diterima kan dia punya contoh tu? Okay, insyaAllah dapat. Okay. Terima kasih. Pasal itu tu, ini lanjutan saja supaya yang lain dah keliru. Lagi sekalinya kita ni dalam hukum akal kita ni melihat kepada apa definisi ataupun makna sesuatu itu.
So contohnya macam, okey lah, tadi ambil contoh yang paling simple supaya anda banding. Mustahil akal seseorang itu ada dan nada dalam masa yang sama. Atas dasar apa kita katakan yang mustahil? Melihat kepada makna ada dan nada itu. Apa makna ada? Ia adalah basically. Artinya ia ada. Ada itu sendiri badahi lah, ataupun something yang kita ni dapat takrifkan. Dan daripada kefahaman kita ni akan makna ada tu, kita ni tahu bahawa ada tu penafian bagi nada. So untuk mengatakan sesuatu benda tu ada dan nada dalam masa yang sama, adakah perlu orang itu melihat? Tidak perlu. Contohnya seorang itu buta lah. Dan tapi dia tahu apa makna ada dan apa makna nada. Orang yang buta tu, yang dapat melihat tu, mentani katakan bahawa si Ahmad ya ada, tapi nada juga dalam masa yang sama. Hatta orang yang buta pun akan cakap, deh, mustahil tu benda tu, dia boleh jadi. Itu menunjukkan kita ni bahawa hukum kita ni bahawa yang seseorang itu ada dan nada dalam masa yang sama, yang iaitu mustahil, diambil ataupun merupakan hukum akal, bukan hukum adat. Pasal ia bukan diambil daripada observation dan repetition. Mencukupi tadi tahu makna ada, tadi tahu makna nada. Sudah cukup untuk tadi membuat hukum itu. So sama je macam triangle tadi. Demi si orang tu tahu apa makna triangle, walaupun definisi triangle itu bergantung kepada sesuatu yang melibatkan panca indera ataupun observation, tapi yang kita ni fokuskan di sini adalah dia punya definition itu. Definitionnya adalah something yang ada 3 segi. So demi saja kita ni tahu makna triangle, contohnya ada orang tu langsung dia pernah lihat triangle lah. Contoh, tadi ambil contoh, orang tu langsung dia pernah lihat triangle, orang tu buta. So tadi beritahu ialah triangle ni ialah something yang ada 3 segi. Alright. Sekalinya kita ni bolehkah indah ada triangle yang nada segi langsung? Of course orang tu walaupun dia pernah lihat triangle, walaupun ia buta, artinya ia tidak boleh lihat triangle, tapi demi dia faham makna triangle yang sesuatu bentuk yang ada 3 segi, dan tadi katakan triangle yang indah ada segi, ia pun akan cakap perkara itu mustahil. So itu main pointnya lah. Main pointnya ialah akal itu bergantung, ataupun hukum akal bergantung kepada melihat kepada makna perkara itu sendiri. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ustaz, ada lagi soalan. Okey, silakan. Actually to be honest lah, macam payah kan masuk apa yang di discuss tonight. Pasal aku still dapat faham Ustaz punya justification untuk say that macam the travel atau ya possible. Macam as far as we know kan, yang the like kalau macam guna aeroplane ka or macam the makhluk atau we don't know ya wujud or not. Jadi apa the justification with that line of reasoning cakap it's possible? Aku faham kenapa ia payah. Pasal perbincangan hukum akal dan adat ini bukan satu benda yang boleh diambil dalam masa singkat lah. Itu confirm. Pasal ini daripada pengalaman sendiri. Untuk memahami dengan menyeluruh pasal hukum akal dan adat ini, ia mengambil masalah. Tapi sekurang-kurangnya, kenapa cumana tidak dapat justify yang perjalanan dari ataupun perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu. Kita ni anggap ia point A, point B. Yang mana point A and point B ni is just satu jarak yang tertentu lah. Satu jarak tertentu. Alright. So, kita ni mesti melihat dari sudut apa hakikat Nabi ataupun apa ni namanya? Nabi itu apa? Yang kita ni ia manusia. Ia manusia. Okay.
dari segi fizikalnya ia manusia, dan ia itulah ia dibuat daripada something yang, ataupun ia tu something yang physical, so something yang fizikal bergerak daripada point A ke point B dalam satu jangka masa yang tertentu. Adakah itu berkaitan dengan ia punya hakikatkah tidak? Maksudku contohnya kita ni, adakah dengan Nabi bergerak daripada point A ke point B dalam masa yang laju atau mengakibatkan ia bukan lagi jadi manusia, atau mengakibatkan something yang melanggar hakikat makna sesuatu? Kaidah. Enggak. Pasal itu bukan dia punya karakteristik. Laju kah indah kah sama aja manusia. Yes. So dari sana kita dikatakan ya harus akal. Pasal laju kah, indah laju kah, berapa speednya, indah bukan something yang berkaitan dengan keadaannya yang manusia itu pun indah. Dan kita ni contohnya lah, kita ni ada ataupun Imam Razi dalam tafsirnya, ia ada menetangkan satu contoh lah. Ya, seperti mananya. Kalau kita ni kan mengatakan yang Nabi sebagai suatu jisim atau mustahil untuk ia bergerak daripada point A ke point B dalam masa yang cepat. Kenapa kita ni katakan mustahil untuk malaikat Jibril yang merupakan sama juga jisim, kalau kita ni lihat dari segi molecular level, ia jisim, untuk bergerak daripada langit ketujuh Lauh Mahfuz ke Nabi Muhammad SAW ulang-alik, contohnya setiap hari. Dua-dua sama dari segi dua-duanya jisim. So adakah daripada unstable masa ni? Adakah daripada hakikat jisim atau ia laju atau perlahan? Tidak. So Allah Ta'ala boleh tetapkan apa saja masa ataupun menggerakkan seberapa laju yang ia kehendaki bagi Nabi itu dari point A ke point B. Macam mana? Soalan apa soalannya? Boleh atau tidak? Tidak, maksudku macam mana? Kita okey ke tidak dengan justification atau? Oh, okey. Okey ya. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kan tadi cakap tadi pasal hukum adat sama hukum akal kan. So tadi tahu dobit hukum adat atau yang kira apa namanya ni, macam mengoutline hukum adat ini basically tadi punya panca indera dan ada pengulangan, basically eksperimen lah. Ya. Sekali kalau hukum akal ya ini memerlukan pengulangan dengan tu ya setakat memikirkan macam sama ada benda tu ngam dengan hakikatnya atau indah jatuh, ataupun sama ada benda tu ia indah bertentangan dengan dirinya sendiri jatuh dalam satu saat yang sama. Tapi soalanku, siapa yang mewadah atau siapa yang mengoutline hukum akal ini, basically contohnya triangle ini segitiga atau square ini segi empat gitu. Itu anda siapa punya macam anda siapa punya apa namanya itu, anda kontrol lah macam siapa yang meletakkan hukum-hukum itulah gitu. Adakah ia macam kalau lah katakan kalau nyangku macam nyangku triangle ini bukan jualannya, bukan jual segitiga, triangle ini segi empat gitu. Pasal bagiku maknanya segi empat gitu. Adakah aku dikira lurus ataupun dikira salah? Okey. Di sini ada aku rasa ada dua soalan sebenarnya. Yang pertama, siapa yang meletakkan hukum akal? Yang kedua, mengenai contoh tu. Contoh tu bandana satu perbincangan yang lain lah. Tapi okey, aku jawab yang pertama dulu. Ataupun aku cuba bincangkan yang pertama lah.
soalan siapa yang meletakkan hukum akal itu, ia bukan soalan yang lurus. Kenapa bukan soalan yang lurus? Pasal kalau lihat pada takrif hukum akal yang ada disebut dalam kitab lah, ianya isbatu amrin aw nafyuhu bila wad'i wadi'in wa biduni tikrar. So arah bagian pertama bila wad'i wadi', artinya ia bukan dengan perletakan seseorang. So awal-awal sudah yang beritahu yang hukum akal bukan diletakkan. Ia something yang di-share oleh semua orang yang berakal. Artinya ia balik semula kepada something yang dinamakan sebagai badahiyat. Badahiyat aku rasa siapa yang ada membaca kitab-kitab kalam tahulah. Badahiyat ini ialah perkara-perkara yang dengannya seseorang itu dinamakan sebagai berakal. Dan ia di-share oleh semua orang yang berakal. Siapa yang mengingkari perkara badahiyat, dua saja yang kemungkinannya, sama ada ia gila ataupun sama ada ia digelar sophist, ia menolak realiti. Tapi itu tu hukum akal, siapa meletakkan, mana orang meletakkan. Pasal hukum akal terbina atas perkara-perkara asasi yang menjadikan seseorang itu dinamakan sebagai orang yang berakal. Itu untuk soalan pertama. Dan aku pernah bertanya soalan ini juga lah. Jangan tengoklah, aku pun pernah bertanya soalan yang sama dulu. So aku tidak heran kalau soalan ini ada timbul lah. Yang kedua, contoh yang dibagi, contohnya bagiku triangle itu 4 segi. Bagimu triangle itu 3 segi. Dan ini bukan cakap pasal istilah di sini. Ataupun yang orang la musyahata fil istilah. Artinya kita ni mau makna triangle. Ngam tijua, makna yang kita ni maksudkan itu diletakkan oleh ahli bahasa namanya triangle. Artinya triangle itu triangle itu dalil ataupun dal, makna triangle itu madlul. Ini siapa yang siapa yang tahu bahasa Arab lah untuk jawab soalan ini. Ya, ini lagi timbul masalah bagiku triangle itu 4 segi. Tidak. Balik semula kepada triangle itu oleh sebab ia bahasa, maka ia tertakluk kepada apa asal peletakan kalimah itu. So sebab tu kalau ingatlah, ini siapa yang ikut muzakarah mantik, kenapa dilalah yang diiktibar hanyalah dilalah wad'iyah, dilalah lafziyah wad'iyah. Kenapa? Pasal sesuatu dilalah yang terhasil daripada lafaz yang diletakkan itu ada yang punya dhabit. So contohnya lah, kalau cakap bagiku triangle itu 4 segi, tidak, balik semula kepada kamus triangle apa artinya. Tapi itu tu pebaik nada lafaz triangle, rectangle, nada lafaz diletakkan. Yang kita ni kan bincangkan adalah makna tu, makna triangle itu. Itu yang kita ni bincangkan. So mesti bezakan antara dua perbincangan saja. Perbincangan pertama pasal hukum akal, perbincangan kedua pasal ataupun contoh yang dibagilah barangkali mengenai perbincangan pasal dilalah. Dilalah itu perbincangan lain. Tapi kan halnya yang kan kita ni bincangkan ialah pasal makna. Contohnya ialah, yang kita ni triangle itu 3 segi, yang orang tu triangle itu 4 segi. Dan okeylah ni kita ni pun mengubah contohnya. Okeylah triangle itu 4 segi. Apa namamu untuk bentuk yang 3 segi? Artinya ini dalam dialog lah, kalau tadi berdialog semua orang itu. Dan tadi kan tahu apa yang punya istilah. Artinya ini sekadar semantik saja, ini sekadar istilah saja. Ini kita ni triangle itu mesti 3 segi. Indahnya aku cakap triangle itu 4 segi. Triangle 4 segi. Apa namanya yang 3 segi itu? Contohnya namanya circle. Okey, circle. Circle 3 segi, mustahil circle itu indah berseginya kita ni. Sama je masing. Pasal kita ni berguna maknanya tu, kita ni bukan berguna lafaz itu. Sebab tu satu kaedah yang penting oleh ulama kita ni dalam perbincangan ataupun apa-apa dialog, la musyahata fil istilah. Artinya nada dia payah di berkaras-karas arah istilah ni. Apa istilahmu, apa istilahku. Okay, kita ni kan mau faham istilahnya dulu. Dan istilah tu sekadar untuk membolehkan kita ni saling berbincang saja. Singan sana. Dia perlukan dikarasi lah. Dia payah tak kita dikarasi. Indah, triangle ni aku mau 3 segi je. Indah, triangle aku mau 4 segi je. Ia indahkan bawa hasil lah perbincangan itu. Cuma itulah. Itu dalam makam perbincangan. Mudahan anulah dapat jawab. Okey. Aku tahu pelang soalan pertama tu, ya mesti kau fikirlah lagi sikit. Mesti kau fikir lagi sikit dengan lebih mendalam pasal peletakan itu. Soalan yang sama sebenarnya ada banyak tu jenis soalan yang cuma tu, yang sama kurang lebih cuma tu.
Dan aku percaya kau boleh, kalau kau fikir sikit, aku percaya kau boleh fahamlah sikit. InsyaAllah ta'ala. Boleh Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Boleh. Pukul 9.05. Ada lagi? Sebelum pukul 10. Okey. Mohon nada. Tani serahkan arah moderator lah. Unless ada yang kan menyampuk lagi. Mohon nada tani serahkan arah moderator. Sorry, boleh last one. Just a short Boleh. tanya. So, the main kepentingan, the importance of boleh differentiate ani bah when Okay. dapat this dalil. Satu perkara Apa yang punya benefit kami boleh Ya, reason. satu soalan yang bagus. Dengan kita ni membezakan di antara hukum akal dan hukum adat, dan kita ni membezakan di antara perkara mustahil akal dan mustahil adat, kita ni akan mula sadar, mentani faham benar-benar lah apa beza hukum akal dan hukum adat. Nada satu pun perkara yang datang dalam agama kita ni yang bertentangan dengan logik akal ataupun hukum akal, nada langsung. Bertentangan dengan hukum adat ada. Mukjizat ada banyak. Artinya Isra Mi'raj, membelah bulan, itu confirm ada. Tapi nada satu pun yang diceritakan dan didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan hukum akal, nada langsung. Pasal kenapa? Akal ni dalam perbincangan di antara ulama, mereka meletakkan tiga jalan untuk mencapai kepada kebenaran. Yang pertama ialah panca indera. Apa sih yang kita lihat dengan kita ni punya mata contohnya, dan tani dapat ingkarilah benda tu. Contohnya kita ni nampak depan tani masa ni ada mobile ataupun ada laptop ataupun ada komputer. So tani dapat cakap yang komputer tu ada. Itu yang pertama. Yang kedua ialah khabar yang benar. Khabar yang datang daripada orang yang pernah menipu dan confirm ia yang bercakap, tadi dia dapat cakap iaitu salah. Yang ketiga ialah akal. Akal ni proses akal ataupun dalil akal lah basically. Dalil akal ni ataupun hukum akal ni. So ketiga-tiga cara ni ia indahkan pernah berlawan ataupun bertentangan. Dia pernah. So sebab tu lagi sekali agama kita ni, agama Islam, tidak pernah ada satu pun yang dibawa oleh agama Islam ini yang bertentangan dengan akal, penuju akal. Nada. Apa saja yang apa saja yang dibawa oleh agama Islam secara pasti satu pun, dan aku katakan dengan yakin 100%, tidak ada satu pun yang berlawanan dengan logik akal. Nada. Berlawanan dengan adat ada, logik akal nada. So dari So dari sana kita tahu kebenaran Islam itu dari sana. Allahu a'lam. Alhamdulillah, dengan soalan tadi itu dan dengan perbincangan tadi itu, insya-Allah berakhir sudah sesi wacana ilmiah, siri diskusi akidah yang kedua pada malam ini. Dan insya-Allah kita ni akan berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang dengan wacana ilmiah, siri diskusi akidah ataupun siri diskusi yang lainnya, insya-Allah. Dan
sebelum mengakhiri program ini, saya selaku wakil leluhur research team bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ini, dan mudah-mudahan apa yang kita ini dapati daripada perbincangan pada malam ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat kepada diri kita ni, dan juga mudah-mudahan dengan perbincangan yang macam mana ni akan memberi keselesaan lagi kepada kita ni selaku penuntut untuk lebih banyak membuat perbincangan bersama para asatizah masalan, ataupun bersama dengan rakan-rakan, ataupun bersama kepada orang yang ahlinya. Cuma tu. Jadinya insya-Allah itu saja untuk malam ini. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Kita ni akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.